Baik, terma omnipresence ataupun kehadiran dalam pelbagai aspek itu yang paling sesuai boleh saya katakan kepada pengorbanan dan juga sumbangan yang dilakukan oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Dan pagi ini sebenarnya dalam konteks kemerdekaan kita ingin ucapkan selamat datang, terima kasih kepada tetamu kita di studio pagi ini. Selamat datang Yang Mahasetia Timbalan Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Luqman Effendi Ramli. Terima kasih Tuan kerana bersedia bersama kami. Esok nak Merdeka pun datang juga ke studio untuk berkongsi pengalaman dengan para penonton. Juga Lieutenant Bersekutu Pertahanan Awam Azlin binti Arifin, lebih dikenali sebagai Azlin. Azlin, minggu lepas sebenarnya kita sempat berbicara secara dalam talian. Kita dapat lihat banyak gambar dan juga footage yang Azlin bawakan ketika di lapangan. Betul Tuan ya, bencana lah APM datang di PPV di kawasan kuarantin. Bagaimana Tuan lihat semangat yang ditunjukkan oleh APM dalam terutama dalam 18 bulan kebelakangan ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semua rakyat Malaysia, saya mendoakan agar kita semua diberi keselamatan dan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay. Begitulah. Sebenarnya kalau orang tanya saya tentang APM ni, kalau kita turun saja daripada Angkasa Puri ni, kita pergi ke PPV umpamanya, insya-Allah ada kami di sana membantu. Kalau orang kembali daripada ke tanah air daripada luar negara ke lapangan terbang, insya-Allah APM ada di sana. Kalau pergi ke hospital melihat pengendalian jenazah-jenazah, APM juga berada di sana. Jadi itulah APM, kerana kita menjaga nyawa dan harta benda rakyat dan kita cuba menyumbangkan kepada negara, insya-Allah. Dalam konteks kemerdekaan sekarang, kalau dulu perjuangannya secara fizikal berunding untuk mendapatkan pencapaian kemerdekaan, namun sekarang perjuangan kita untuk keluar daripada situasi pandemik dia juga membawa kepada orang awam juga, Azlin, selebriti yang juga masuk ke dalam APM untuk juga berbakti. Dari segi konsep kemerdekaan itu, apa yang Azlin boleh ertikan? Okey, konsep kemerdekaan ni macam bila zaman dulu people berkorban untuk sambut kemerdekaan bersama-sama together. Macam kita dalam konteks sekarang kita pandemik. So sebenarnya kita masih fight dalam war. Walaupun kita dah merdeka daripada penjajah, tapi kita tidak lagi merdeka daripada COVID-19. So sama-sama macam kalau boleh nak sama-sama orang luar, orang awam, sebab kita APM memang mengalu-alukan orang awam menjadi anggota sukarela. Jadi kita dekat sini akan share macam-macam khusus knowledge about keselamatan. Jadi kalau boleh ramai-ramai kita bersatu untuk kita putuskan rantaian ni. Begitu. Dan dari segi pelibatan berapa lama sebenarnya sehingga menjadi Lieutenant Bersekutu dari segi proses latihan dan juga penjawatan itu Tuan boleh kongsikan kepada orang awam? Okey, kita sebenarnya dalam kita ada dalam APM ni kita ada dua. Satu kita panggil kaki tangan tetap yang dilantik secara tetap. Dan satu lagi itu keanggotaan dalam bentuk kesukarelawan. Jadi sebagai contohnya Azlin ni ialah anggota sukarelawan kita yang begitu committed dengan tugas-tugas sukarelawan. Jadi kalau katakan dalam jawatan tetap ni memanglah kalau katakan kemasukan tu dia mengikut dari segi kelayakan lah. Mungkin kalau di peringkat dia ada, kalau katakan masuk dalam ijazah tu kita terus pergi pada pegawai lah. Begitu. Dan kalau boleh kongsikan juga sebab kita nampak di hadapan secara kita tak nampak behind the scene, di belakang layar bila mana mereka yang berada dalam situasi pekerjaan yang macam panas dengan berhujan dan dengan situasi yang penuh cabaran, tak jumpa keluarga. Tuan lihat anggota dan pegawai bagaimana? Okey, itulah sebab mandat yang diberikan oleh negara kepada APM ni ialah melaksanakan tanggungjawab menyelamatkan nyawa dan harta benda, sama ada dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan bencana. Dan kalau katakan di peringkat negeri itu segi umpamanya ataupun daerah, APM ni terlibat secara langsung sebagai urusdia jawatan kuasa pengurusan bencana daerah dan negeri. Jadi kalau ada sahaja yang melibatkan bencana alam atau melibatkan kemalangan, melibatkan wabak penyakit, melibatkan contohnya kalau baru ni Dian umpamanya, ada fenomena air kepala air itu, maka jawatan kuasa pengurusan bencana itu
pengurusiaannya oleh APM dan di barisan hadapan yang lain, agensi-agensi kerajaan yang lain bertungkus lumus untuk menyelamatkan nyawa. Jadi oleh kerana APM ni kita buat tugas yang murni. Contohnya kita menolong orang. Kita melihat orang dalam kesusahan. Jadi semangat menolong itu sendiri sebenarnya memberi satu motivasi yang cukup tinggi. Bukan setakat kita menyelamat saja, tapi pelaksanaan tugas di lapangan itu merupakan ibadah kepada kita sendiri. Jadi kita cuba buat yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda, insya-Allah. Membuatkan Puan Azlina juga rakan-rakan selebriti yang lain dalam apa juga bidang sukarelawanan sekalipun, mengapa pilih APM? Mengapa pilih APM? Okey, sebab I dibesarkan dalam bandar uniform, meaning my father kan bekas polis. Okay. Jadi I memang berminat untuk memakai uniform dan berkhidmat kan. Jadi bila APM dia membuka ruang kepada anggota sukarela, sebab tu dia beri peluang pada kita as a celebrity untuk bantu untuk memperkenalkan usaha dia orang untuk menarik ramai lagi orang-orang awam untuk menjadi anggota sukarela dengan adanya khusus asas APM, emergency response semua kan. Jadi benda-benda macam ni bagi I satu knowledge yang kita perlu tahu sebagai orang awam, semua orang kena tahu. Ya, betul. Bila jadinya benda macam ni, so at least everywhere kita ada dan semua orang boleh share the knowledge dengan orang lain. So dalam situasi kecemasan, yes, betul. Pengetahuan yang dah ada tu boleh diaplikasikan dalam situasi kecemasan lain. Betul Azalia. Sebab dalam APM ni alhamdulillah, maksudnya organisasi APM ni sendiri apabila contohnya kita Azlin, contohnya bila dia masuk dalam Angkatan Pertahanan Awam, sebelum Azlin ni kita bawa dia untuk berkhidmat kepada masyarakat ataupun melaksanakan tugas-tugas menyelamat contohnya, kita latih Azlin. Kita bagi dia pendedahan tentang ilmu-ilmu bagaimana nak menyelamat. Apabila berhadapan dengan kemalangan contohnya, apa kaedah ilmu pengetahuan yang Azlin perlu ada untuk digunakan. Jadi itu sebabnya apabila sukarelawan kita ke on the ground, ke lapangan, mereka insya-Allah mereka rasa tidak janggal sebab mereka dah dilatih begitu. Jadi benda ni amat signifikan sebenarnya sebab kalau semua rakyat Malaysia diberi pendedahan dan pengetahuan tentang perkara ni, sebelum lagi orang kata dia course 999 tu, dia sendiri dah boleh. Ya, betul. Dia sendiri dah boleh respon Kita ada lihat ni visual unit berkuda. Yang ini pada sambut kemerdekaan pada tahun lepas. Kita APM juga menghantar kontingen untuk pembarisan berkuda di Putrajaya. So kiranya saya one of the yang juga okey. Dalam bila tuan sebutkan betul, memang saya setuju sebab kadang-kadang bila aksiden dari kemalangan semua akan panik telefon dulu dan sementara nak menunggu bila sampai tu semua akan memandang satu sama lain siapa ada pengetahuan. Sejak penglibatan Azlin dalam APM, bagaimana ia mengubah personaliti ataupun memperkuatkan lagi jati diri dan juga dari segi keyakinan untuk bagaimana ia mempengaruhi kepimpinan? Sebab yalah, sebagai seorang artis kita hanya tahu bagaimana pentas menyanyi, berlakon kan, tapi apabila I tahu this knowledge, kita rasa benda ni lagi terbuka. I rasa lagi dekat dengan orang awam. So I rasa macam apa saja benda yang berlaku, kita rasa macam kita ingin tahu dan ingin membantu, sentiasa bersedia. Itu yang menjadikan I seseorang yang sentiasa bersedia dalam segala segi. Jadi lain. Betul, saya cakap sentiasa bersedia. Mengapa ini penting untuk anak muda? Untuk pandangan peribadi tuan? Okey, saya melihat APM ni adalah salah satu saluran macam mana kita menjelmakan nilai-nilai berjiwa besar, nilai-nilai yang proaktif, nilai-nilai patriotik. Sebab contohnya beginilah, saya ambil peranan. Kita di APM ni ini sebab kita nak sentuh tentang kemerdekaan. Kalau merdeka ni contohnya, kita ingin menjadi masyarakat yang prihatin. Konsep prihatin tu bagaimana? Kita cakna, kita ambil peduli. Apa keresahan, apa keperluan, apa kehendak ataupun apa keinginan yang dapat kita bantu, kita turun sama untuk membantu. Jadi dalam APM ni kita memang uniform organisasi yang beruniform. Kita melatih satunya dari segi disiplin diri. Kemudian
alert, sentiasa alert. Okey, dan berjiwa besar. Sentiasa ingin ke depan untuk menolong. Itu saya rasa benda-benda itulah yang ingin dijelmakan dalam APM itu sendiri. Apatah lagi kita diberi mandat untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda. Macam kemasukannya sekali dengan sekali dengan yang macam rakan-rakan yang lain. Bagaimana perubahan personaliti mereka sebelum APM dan selepas menjadi sebahagian daripada I boleh cakap untuk diri I lah. Dulu kalau apa-apa yang terjadi, kita macam kalau boleh kita nak ke tepi, kita tak tahu, kita tak nak dekat sebab kita takut kita akan lagi memberatkan lagi kan. Sekarang ni kalau if apa anything, kalau memang I akan ke depan dulu. I akan tanya dulu apa-apa semua kan, sebab itu yang sebab kita dah diberi mandat tu. Kalau nak pakai yang ni bukan kerana just pakai, kita belajar dan kita kena tahu semua benda tu. Saya kata jadi membuatkan I sentiasa bersedia, sentiasa ingin tahu. Jadi kan kita lagi more prihatin lah. Sebab kalau tidak, ya nyanyi and then you just tak campur orang sangat macam I dulu kan. So now I bercampur ramai orang dan saya semua bidang macam tu. Satu yang sangat rewarding, yang sangat memberikan satu ganjaran dalam dan juga luaran. Tuan, untuk kemerdekaan ini bagaimana lagi boleh diterjemahkan, sebab untuk mereka yang lahir selepas kemerdekaan semua dah senang dan dalam kadang-kadang ada yang juga dah selesa, mewah dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita kekalkan semangat juang itu dan bagaimana nilai ini diberikan oleh APM kepada semua pegawai dan anggota? Okey, kalau bertanya saya, sebenarnya tidak ada negara yang berdaulat tanpa kemerdekaan. Dan tidak ada kemerdekaan itu tanpa pengorbanan daripada pejuang-pejuang kemerdekaan. Jadi bermula daripada kejatuhan Empayar Melaka, contohnya 1511 di tangan Portugis, sehinggalah laungan gema merdeka, merdeka, merdeka yang dilaungkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang pertama, bermula pada tahun 1957 dan bermula daripada detik itulah setiap 31 Ogos kita mengingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Malaysia. Sebenarnya konsep negara berdaulat Malaysia ini amat penting. Sebab dengan adanya negara berdaulat ini, di situlah pemimpin dan rakyat jelata berganding bahu mentadbir, membangun dan memajukan negara kita dalam acuan kita. Dalam acuan kita, dan kita bebas daripada belenggu kuasa asing, kuasa penjajahan. Kita mentadbir, memaju, membangunkan negara kita mengikut acuan kita. Sebenarnya konsep ini yang dipahami oleh saya. Konsep kedaulatan negara ini perlu dipertahankan. Perlu dipertahankan. Jadi kalau ada unsur-unsur anasi-anasi yang ingin menggugat kestabilan dan menggugat kesejahteraan negara, kita perlu benteras, kita perlu basmi. Dan dalam konteks sekarang, contohnya dalam konteks COVID-19 ni, ancaman yang melanda kita ialah ancaman wabak COVID-19. Kita diserang daripada segenap pelusuk. Betul. Pelusuk. Jadi sebagai di APM sendiri, oleh kerana kita diberi mandat menjaga nyawa manusia, masyarakat, menjaga harta benda, inilah peranan kita sebenarnya. Peranan kita untuk mengeluarkan Malaysia ini daripada ancaman COVID-19 itu sendiri, meletakkan semula negara kita di kedudukan yang baik sebelum ini. Kesejahteraan dan kestabilan ekonomi balik ke asalnya. Itulah semangat patriotik yang ingin dijelmakan oleh APM pada masa ini, insya-Allah. Erti kemerdekaan dan sambutan kali ini. Sebab I sempat berborak dengan my mum, I tanya kan, sebab dia pernah hidup sebelum merdeka dan selepas merdeka, dan dia kata keadaan kita sama sekarang ni. Sebab keresahan tu sentiasa ada. Dulu orang pun sentuh juga, dan nyawa banyak, kita banyak kehilangan nyawa. So kemerdekaan ini bagi I kali ini lagi I rasa macam kita perlu, kata macam kata perlu lagi bersemangat patriotik untuk sebab menyambut hari kemerdekaan, sebab kita masih lagi tidak merdeka daripada COVID ni. Jadi I harap semua bersatu. Kata orang awam perlu harus faham tugas masing-masing. Sebenarnya anda adalah frontliner bagi kami. Walaupun kami frontliner, anda sebenarnya frontliner untuk memutuskan rantaian ini. Kami juga berterima kasih kepada frontliner kita, Tuan, berbagi 1 minit ini ucapan selamat Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan, Tuan, kepada mewakili APM kepada warga masyarakat. Okey, Assalamualaikum. Saya sekali lagi mewakili APM ingin mengambil kesempatan ini melahirkan rasa syukur dan ingin
mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sama-samalah kita mempertahankan negara kita ini, meletakkan kembali negara kita ini di tempat yang baik seperti sebelum ini. Dari segi kesejahteraan rakyat, dari segi kestabilan ekonomi. Sama-sama kita menyambut Hari Kemerdekaan dan meletakkan kembali Malaysia di tempatnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Teguh, kita menang bersama. Terima kasih sekali lagi atas segala pengorbanan mereka. Terus juga akan bertugas di lapangan selepas ini dan juga kita doakan kesihatan juga kesihatan mereka. Selepas ini juga bertemakan tentang sambutan bulan kebangsaan. Lagu di sebalik sambutan ini teruskan bersama kami.